Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semoga semua sihat-sihat belaka. Jadi, sempena dengan PKP ni, sesuailah kita belajar secara virtual melalui audio, visual dan secara maya. Ya, jadi saya harap semua dapat mengikuti kelas melalui cara ini. Jadi, selamat belajar. Jadi hari ini Ustazah akan mengadakan satu sesi perbincangan mengenai tajuk ibadat, bahagian ibadat tingkatan 4 KSSM bahagian ibadat iaitu tajuk korban. Kita akan teruskan selepas ini. Okey, maksud korban ialah menyembelih binatang ternakan Al-An'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay, awak boleh buka tajuk korban sekarang, buka buku teks. Boleh rujuk sambil Ustazah terang, awak boleh rujuk. Ya, sambil dengar Ustazah terang, sambil rujuk buku teks. Okey. Okey. Menyembelih binatang ternakan Al-An'am, ya. Binatang ternakan Al-An'am ni maksudnya binatang yang berkaki 4 yang halal dimakan. Diternakan Al-An'am. Ternakan bukan peliharaan. Peliharaan tu macam kucing kan. Itu tak boleh makan. So yang ternakan ni yang ada kandang lah, macam kambing, lembu, kerbau, kibas, biri-biri, unta. Itu semua yang boleh dijadikan korban. Pada 10 Zulhijjah hingga dari dia, maknanya dia start pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ni bermula pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 10, dia start pada 10, 11, 12, 13, 4 hari untuk buat korban. Tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengenangkan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan. Yang saya pernah cerita dulu, yang mana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail kan, sebagai dijadikan korban. Sebenarnya Allah uji dua beranak tu. Dan mereka berjaya dalam ujian tu, di mana Nabi Ibrahim menyahut menerima wahyu tu, dan semasa proses penyembelihan itu sebenarnya yang disembelih bukanlah Nabi Ismail, ya, seekor kibas, digantikan dengan seekor kibas. Jadi sebab tu sampai sekarang kita tak sembelih anak, kita sembelih binatang ternakan, mengingati sempena peristiwa itulah. Okey, jadi itu maksud korban. Hukum korban ni terbahagi pada dua lah, ya. Yang pertama yang umumnya ialah sunat muakkad, ya. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut, ya. Okey, itu pada umum lah, pada orang awam yang mampu, yang ada duit, yang nak buat korban. So hukum ke atas mereka adalah sunat muakkad. Bagi yang bernazar, ada setengah orang tu dia pasang nazar. Dia bernazar, tahun ni kalau aku dapat sesuatu gini, aku bernazar nak buat korban. So hukum ke atas dia adalah wajib. Jadi kalau tak mampu, jangan bernazar benda yang kita tak mampu. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok dalil korban. Dalil korban dalam surah Al-Kawthar ayat 2, maksudnya tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Jadi kita nak berkorban ni kerana Allah, bukan kerana nak baik penyakit ke, bukan nak buat kerana sesuatu yang lain, dia jadi syirik pula. Okey, baik. Jadi binatang yang Ustaz sebut tadi Al-An'am ni, saya ulang baliklah, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, unta kan. Biri-biri dia yang berbulu-bulu, bulu putih tu kan, biasanya dengan biri-biri kan. Kibas dia besar sikit, besar sikit. Ada tanduk dia tu, dia ada tanduk rengkoi sikit. Okey. Baik, syarat sah korban. Syarat sah korban, pertama berniat korban. Niat korban ketika nak sembelih binatang tu, ya, berniat korban lah. Niat korban, bukan niat untuk niat untuk niat benda lain kan. Niat untuk korban lah, berkorban kerana Allah. Sahaja aku berkorban kerana Allah. Okey, dia masa nak melaksanakan korban itu. Syarat sah yang kedua ialah masa nak melaksanakan korban itu ialah selepas solat hari raya Aidiladha.
pada 10 Zulhijjah tu. Masa 10 Zulhijjah tu, hari tarikh 10 Zulhijjah tu, selepas solat hari raya Adha. Jadi sehinggalah tarikh akhir 13 Zulhijjah, kan hari tasyrik yang terakhir 13 Zulhijjah, terbenam matahari pada hari tasyrik 13 Zulhijjah tu. Jangka masa dia pada 10 Zulhijjah tu, lepas main hari raya tu, on masa tu sampailah 13 Zulhijjah, terbenamnya matahari. Terbenam matahari tu maksudnya maghrib lah, ya. Gelincir waktu zuhur, terbenam waktu maghrib. Itu yang kedua, ya, syarat sah dari segi masa. Yang pertama tadi dari segi niat. Syarat sah dari segi niat, niat betul-betul kerana nak berkorban. Yang kedua, syarat sah kedua ialah masa pelaksanaan. Okey. Yang ketiga, cukup umur bagi binatang tu. Binatang tu mesti cukup umur. Bagi unta, umurnya mesti 5 tahun dan ke atas. Siapa yang bela unta, dia kena ada daftar beranak dia tu. Dia ada surat beranak, bukan orang je ada surat beranak. So, unta ke, binatang kambing ke, lembu apa semua, orang yang ternak tu dia mesti catat. Dia mesti ada rekod bila dia beranakkan tu. Sijil beranak dia tu, supaya tak silap masa nak buat korban atau akikah nanti. So, unta 5 tahun dan ke atas. Bagi lembu dengan kerbau, dia sama, ya, 2 tahun dan ke atas. Bagi kambing, juga 2 tahun dan ke atas. Bagi biri-biri, 1 tahun, ya, ataupun yang sudah bersaling gigi hadapan. Bersaling gigi hadapan, gigi dia tu luruh. Kambing pun gigi dia luruh, bukan orang je. Dan keempat ialah sifat binatang al-an'am tu ialah bebas daripada penyakit dan juga kecacatan. Contohnya, cacat yang teruk pada satu mata dia, buta ke, kan. Kalau boleh, tak maulah ada buta ke, sepek ke, terkoyak ke mata tu, kan. Berpenyakit yang teruk ke, tempang, sakit kuku kaki, kulit, kuku mulut, kan. Tempang, lembu ataupun kambing yang tempang, hampa tak mahu nak buat korban. Tak boleh, dia kena cari yang elok. Kurus yang melampau, kan, tak ada isi nak buat korban apa, kan. Itu antara syarat sah korban. Okay. Baik, kita sambung seterusnya mengenai spektrum ilmu. Dalam spektrum ilmu tu ada dinyatakan bahawa 4 jenis binatang cacat yang tak boleh dijadikan korban ialah yang jelas buta matanya, ya, yang sama ada sebelah ataupun dua belah, lagi teruk lah, kan. Yang jelas penyakit yang teruk, jelas tempang, gila, ada binatang gila, kan. Jadi tak boleh dijadikan binatang korban. Okey. Baik, seterusnya perkara sunat ketika korban. Okey, perkara sunat korban. Pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur. Niat, once dia dah niat untuk berkorban, dia tak boleh bercukur. Sunatlah, sunat, bukanlah wajib, ya. Sunat untuk dia tak bercukur. Tak bercukur jambang dia, kan. Biarlah tunggu. Dan tak potong kuku. Tak potong kuku dia. Kuku panjang sikit lah. Sebelum dia berniat tu, dia potonglah dulu. Lepas dia berniat tu, dia tak potong kuku. Dia tunggu sampailah tak potong kuku pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai dia berkorban. Permulaan 1 Zulhijjah sampai selesai dia berkorban. Dia berkorban tu contoh 10 Zulhijjah ke, ataupun tarikh dia berkorban tu sampai 13 Zulhijjah. Contohlah dia niat pada 1 Zulhijjah tu, dia tak potong kuku, dia memang niat nak berkorban, kan. 1 Zulhijjah tu dia memang tak potong kuku sampailah dia berkorban pada 12 Zulhijjah. Bermakna 12 hari lah dia tak potong kuku. Panjang sikit lah, tapi taklah panjang teruk sangat, kan. Sebelum dia berniat tu dia potong siap-siap. Okey, taklah teruk sangat. Itu perkara sunat yang pertama. Dia tak bercukur dan dia tak potong kuku. Okey, perkara sunat yang kedua ialah menyembelih sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Jika dia mampu, jika dia berani, jika dia pandai, kan. Tapi kalau dia tidak ada kepandaian, kepakaran menyembelih, better lah dia serah kepada orang yang lebih pakar, kan. Jangan duk terbiang, kata jangan duk ulun, kan. Satu lagi lembu kot, kambing mahal, jangan duk buat perasan, jangan buat pandai. Okay, yang ketiga,
melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadapkan binatang tu ke arah kiblat, alat sembelihan yang tajam dia kena asah kan, dia siap-siap dah. Tapi kalau tukang sembelih tu dia pada faham dah, dia pada tahu dah. Alat dia pun memang cukup-cukup tajamnya, memang dia standby simpan kan, lepas sembelih dia simpan tempat yang khas. Kemudian membaca bismillah ya Allahu akbar masa sembelih tu. Berselawat ke atas Rasulullah ketika menyembelih kan, masa sembelih tu masih bertakbir kan, dan juga masing-masing berselawat. Dan sunat yang lain ialah berdoa semasa hendak menyembelih. Itu adalah perkara sunat semasa berkorban. Ada 5 yang saya sebut tadi, kamu boleh rujuk buku. Okey, tempoh pelaksanaan korban. Okey, seterusnya kamu boleh rujuk tempoh pelaksanaan korban. Baik, 1 Zulhijjah, makruh bercukur dan memotong kuku bagi orang yang berkorban. Korban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Itu kena tengok. Kalau orang tidak buat korban sebelum 10 Zulhijjah memang tak sah lah. Okay. Bagi orang yang bercukur atau potong kuku, makruh bagi dia. Kalau dia nak sunat, dia jangan potong kuku dan jangan bercukur. Okay. Pada 10 Zulhijjah, waktu afdalnya bermula selepas naik matahari. Maknanya selepas solat Adha lah. Dan lepas solat tu, lepas habis khutbah lah. Jadi itulah waktu afdal, masa untuk kita laksanakan korban tu. Tapi kalau dia nak buat awal macam mana? Naik matahari awal lah tu. Takkan nak buat sebelum subuh kan? Tak nampak lagi. Orang pun lembu pun tidur lagi kan. Okey. Pada 11 hingga 13 Zulhijjah, sunat pelaksanaan ibadat korban. Sunat yang sunat lah, memang sunat lah hukum dia kan. Yang afdal tu paling baik. Maksud afdal paling baik tu 10 Zulhijjah tadi, selepas naik matahari. Okey, waktu duha lah, orang kata waktu duha. Okey, 14 Zulhijjah, korban tak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Maknanya selepas 13 Zulhijjah maghrib, masuk maghrib 13 Zulhijjah maghrib tu habis dah kan. 14 Zulhijjah esoknya dah tak boleh dah. Tak sah dah, tidak akan sah lah pada korban pada 14 Zulhijjah. So kena tahulah. Buatnya tiba-tiba ayah kamu bangun kata 14 Zulhijjah nak pergi buat korban. Semua orang kata 14 bulan tu nak pergi buat korban. Ada mana boleh dah kan. Tak sah dah, habis dah, luput dah tarikh korban tu. Okey, tentang pembahagian daging korban. Pembahagian daging korban ada 3 bentuk pembahagian. Pertama, 1/3 sunat disedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 lagi sunat dihadiahkan kepada sahabat handai. Dihadiahkan tau. Sedekah tadi pada fakir miskin. Kita selalu silap dari segi istilah sedekah kepada fakir miskin sebab mereka layak menerima sedekah. Bagi sahabat handai yang mana yang bukan miskin, so mereka layak dihadiahkan. So dihadiahkan kepada sahabat handai, termasuk orang kaya, kejiran kan. Mereka tak layak terima sedekah, mereka layak terima hadiah. Dan 1/3 lagi dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. Jadi cukuplah 3/3, satu tumpuk bahagian tu. Bagi 3 kan, satu bahagian bagi orang miskin, orang susah. Satu bahagian lagi kita bagi kat kawan-kawan kita. Satu bahagian lagi kita ambil sendiri, kita makan sendiri. Okay. Bagi orang yang bernazar, wajib semua sekali daging yang ada korbankan tu disedekahkan kepada fakir miskin. Wajib semua dia tak boleh makan. Jadi haram bagi dia, orang yang berkorban tadi, menjual daging, ambil kulit, ambil lemak ke, lemak susu, lemak susu kaki ke, kepala ke, bulu binatang korban yang dia niat nak korbankan tu. Tak boleh, semua sekali dia bagi. Okey, itu bagi orang yang buat korban. Untuk jual lah, untuk jual. Haram bagi orang yang berkorban menjual daging tu. Dia dah korban, niat nak korban, lepas tu dia pergi jual pula daging tu. Kulit, tak kira dia jual daging ke, kulit ke, lemak ke, susu ke, kaki ke, kepala ke, bulu ke, asalkan daripada binatang yang dikorbankan tu dijual, hukumnya adalah haram, tak boleh. Okey, seterusnya kita tengok spektrum ilmu. Korban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah.
bagi mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak dibenarkan untuk diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Tak boleh. Contoh, bila itu bagi Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Apa saja daripada bahagian daging korban yang kita masuk tu, kita ambil sikit, contohnya hati ke apa kan, limpa kan, kita bagi dekat penyembelih tu sebagai upah. Tak boleh. Nak upah pakai duit. Pakai duit tak apa, jangan upah dengan daging ataupun upah ambil pada isi atau mana-mana bahagian daripada daging atau lembu ataupun kibas ataupun binatang yang kita korbankan tu. Okey. Baik. Hikmah korban. Akhir sekali hikmah korban. Pertama, untuk mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa kita bagi mendekatkan diri kita kepada Allah. Tanda ketakwaan kita kepada Allah. Kita sanggup korbankan RM2 untuk apa? Untuk kita menunjukkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah, di mana Allah yang turunkan hukum berkorban ni kepada kita untuk kita buat. Ya. Yang kedua, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Jihad harta benda kan. Jadi itu adalah yang dituntut. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidil-Adha menghimpunkan seluruh umat Islam. Lepas tu pakat-pakat tolong menolong untuk menyembelih kan, potong daging kan, bahagi-bahagi pula kan. Jadi proses itu boleh mengeratkan persaudaraan. Kemudian yang hikmah yang keempat ialah tanda bersyukur kepada Allah atas segala nikmat supaya rezeki yang kita dapat tu sentiasa diberkati, dibahagi sama rata pada orang miskin yang susah nak dapat daging sebab daging mahal. Jadi orang yang susah ni, dia susah hari-hari yang lain dia susah nak dapat daging tu sebab nak beli sekilo berapa mahal kan. Depa tak berpeluang nak makan daging. Jadi hari raya korban ni adalah peluang untuk mereka dapat nak buat beef stick ke, nak buat tu ke, nak buat sate ke apa kan. Untuk peluang untuk mereka merasa nikmat tu seperti mana orang lain. Ya. Okey. Baik, di ruangan Spektrum Ilmu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari Aidil-Adha ialah korban. Maknanya pada hari raya Aidil-Adha tu yang paling Allah suka ibadat korban lah. Okey, sesungguhnya binatang yang dikorbankan pasti datang menemui tuannya pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah sembelihan korban itu telah mendapat tempat istimewa di sisi Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka galakkanlah dirimu untuk berkorban. Jadi jelas hadis ni menunjukkan bahawa digalakkan untuk kita menunaikan korban pada hari raya Aidil-Adha. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi sekian dulu pada Ustazah. Selesailah tajuk korban kita dan tolong buat latihan yang akan Ustazah letak masukkan dalam grup WhatsApp nanti. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.